Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita nak memperkenalkan seorang haji daripada Malaysia pertama yang datang ke Mekah yang menunaikan haji. Okey, terlebih dahulu, welcome to my channel, Ahmad Abdillah. Sebelumnya, mengharapkan daripada kalian-kalian sahabat-sahabat, jangan lupa like, share dan subscribe tentang info-info yang menarik daripada Abdillah Channel. Okey, pertama, orang pertama yang datang pergi ke Mekah menunaikan haji. Okey, beliau adalah Haji Abdul Majid bin Zainuddin, pegawai haji Tanah Melayu yang pertama telah mencatatkan pengalamannya menunaikan haji pada tahun 1924. Antara catatan beliau yang menarik adalah seperti berikut. Kos menunaikan haji sekitar 500 hingga 600 ringgit Malaysia. Jemaah haji akan bertolak atau mula berlayar pada bulan Rejab, iaitu 5 bulan sebelum bulan haji Zulhijrah. Sebelum berangkat menunaikan haji, kenduri doa selamat akan diadakan oleh orang yang ingin menunaikan haji. Ada dua pelaburan untuk berangkat ke Mekah, iaitu Singapura dan Pulau Pinang waktu ketika itu dulu. Pelayaran dari Tanah Melayu ke Mekah mengambil masa antara 13 hingga 17 hari. Itu kira dulu tuan-tuan puan-puan. Sekarang dah senang dah. Semua dah pakai kapal terbang. Dalam masa 1 hari pun dah settle. Okey. Sebelum kapal sampai ke Pelabuhan Jeddah, kapal akan singgah di Pulau Kemaran yang terletak sekitar 500 batu dari Pelabuhan Jeddah terlebih dahulu untuk dikuarantinkan. Semua jemaah mesti mandi dengan air garam dan mesti mencuci pakaian mereka dengan wap pembasmi kuman. Kapal laut hanya akan berlabuh sekitar 5 batu dari pelabuhan kerana Pelabuhan Jeddah banyak batu karang. Dari kapal laut, jemaah haji akan menaiki perahu Arab yang dinamakan sebagai Daung bersama semua barangan mereka menuju ke pelantaran Pelabuhan Jeddah. Jemaah haji akan dipimpin oleh seorang yang dinamakan sebagai Syekh Haji yang mana bertindak sebagai mutawif dan pembimbing. Sampai di pelabuhan, barangan mereka akan diperiksa oleh kastam dan seterusnya mereka akan membawa barang mereka ke atas kereta kedai lalu dibawa ke rumah tumpangan yang telah disediakan. Kota Jeddah kotor, berdebu dan sempit serta banyak nyamuk dan lalat. Di situ ada telaga besar sebagai sumber air dan air di Jeddah tidak sebaik air di kampung-kampung Melayu. Jemaah haji tidak boleh tinggal di Jeddah lebih dari 2 hari. Sebelum bertolak ke Mekah, jemaah haji telah siap memakai ihram. Perjalanan dari Jeddah ke Mekah mengambil masa 2 hari dengan menaiki unta. Seekor unta dinaiki oleh 2 orang jemaah. Jemaah haji Tanah Melayu akan singgah bermalam di sebuah tempat yang bernama Bahra. Di sini terdapat orang-orang Arab Badui yang menjual kayu api. Setiap jemaah akan memasak sendiri nasi dan lauk yang mereka bawa dari tanah air. Masalah besar yang dihadapi oleh jemaah haji Tanah Melayu ialah bekalan air mereka sering dicuri oleh orang Arab ketika mereka bermalam. Ini menyebabkan mereka kehausan dalam perjalanan ke Mekah. Apabila sampai di Mekah, mereka akan menunaikan umrah terlebih dahulu, yang dinamakan di kalangan orang Melayu sebagai haji kecil. Sumber air di Mekah jauh lebih bersih dari Jeddah kerana terdapat air yang dialirkan dari pegunungan Taif ke Mekah melalui terusan Zubaidah. Di sekeliling Kaabah terdapat 4 buah pondok, iaitu tempat imam-imam bagi keempat-empat mazhab, iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Di mana Malaysia mengikut mazhab
Syafi'i. Ingat tuan-tuan, Malaysia semenanjung semenanjung Asia kebanyakan daripada mazhab Syafi'i. Pada 1 dan 2 Ramadan, jemaah haji Tanah Melayu akan berangkat ke Madinah bagi menziarahi masjid dan makam Nabi SAW. Selepas menunaikan tawaf wida, jemaah haji Tanah Melayu akan menaiki unta untuk menuju ke Madinah. Perjalanan ke Madinah mengambil masa 13 malam, tuan-tuan. Jalan dari Makkah ke Madinah ada 2. Yang pertama dinamakan sebagai Jalan Sultan dan yang kedua dinamakan sebagai Jalan Ghir. Jika jemaah haji melalui Jalan Sultan, maka mereka akan singgah di sebelah buah perhentian untuk berehat, iaitu Wadi Fatimah, Asfan, Dob, Kadimah, Rokbi, Mastura, Bir Sheikh, Bir Hasan, Bir Kholas, Bir Abbas dan Bir Da'wis. Jemaah haji hanya akan melakukan perjalanan pada waktu malam kerana mengelak cuaca yang panas. Perjalanan setiap hari bermula sekitar 4 petang dan sehingga berhenti pada pukul 4 pagi. Lebih kurang 12 jam, tuan-tuan. Sepanjang dalam perjalanan, jemaah haji tidak dibenarkan mengambil air telaga kerana telaga-telaga adalah milik puak-puak Arab Badui. Maka mereka terpaksa membeli air-air yang dijual oleh Arab Badui, yang mana air-air itu dibawa dengan bekas kulit kambing. Walau bagaimanapun, di Wadi Fatimah terdapat saluran air semula jadi. Maka di sinilah rombongan jemaah haji berpeluang untuk mandi dan membasuh baju dengan percuma. Disebabkan perjalanan dilakukan pada waktu malam, rombongan jemaah haji terdedah dengan bahaya rompakan dan perasugot dari puak Badui. Ramai jemaah haji yang dirompak dan diperas ugut. Ada yang ditahan selama beberapa hari yang menyebabkan mereka tiba di Madinah lebih dari 13 malam. Malah ada yang dibunuh. Jemaah haji penulis sendiri ditahan di Bir Abbas selama 9 hari, tuan-tuan. Semasa zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah, perkara ini tidak berlaku kerana setiap rombongan jemaah haji akan diiringi oleh tentera-tentera Uthmaniyah. Ada banyak lagi catatan yang menarik yang dikongsikan oleh Haji Abdul Majid, terutamanya tentang peristiwa haji. Setakat ini dulu perkongsian saya buat kali ini. Jika ada waktu, saya akan kongsikan lanjutan catatan kisah mengerjakan haji oleh Haji Abdul Majid ini. Betapa mujahadahnya nenek moyang kita dahulu mengerjakan haji. Itu belum lagi diceritakan tentang kesusahan semasa dalam pelayaran sehingga menyebabkan ramai yang meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.